Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan hasil kajian kami untuk tugasan NPDL bagi subjek statistik asas, bahasa Melayu kontekstual dan juga wacana penulisan. Jadi tajuk kajian kami untuk tugasan ini ialah isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggris PPSMI ingin dikembalikan. Jadi kajian ini kami hanya jalankan di sekitar Sabah saja. Oke, berikut merupakan pengenalan untuk slide ini. Jadi, pertama sekali kita akan kenali apa itu PPSMI. Dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggris, yaitu PPSMI, merupakan satu dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada tahun 2003. Jadi perintis bagi dasar ini ialah semua murid tahun 1 untuk peringkat sekolah rendah dan tingkatan 1 serta tingkatan 6 rendah untuk peringkat sekolah menengah. Pelaksanaan penuh dasar PPSMI ini ialah pada tahun 2007 untuk peringkat sekolah menengah dan tahun 2008 pada peringkat sekolah rendah. Baiklah, apa tujuan dasar PPSMI ini diperkenalkan? Tujuan utama dasar PPSMI ini adalah disebabkan dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan sumber tenaga manusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat awal persekolahan untuk bersaing di era globalisasi. Maksudnya kerajaan ingin mempersiapkan masyarakat di Malaysia dari peringkat awal persekolahan untuk menguasai subjek sains dan matematik di samping memperkasakan subjek bahasa Inggris lah. Jadi dasar ini sebenarnya telah dimasukkan pada tahun 2012 atas sebab skor purata pencapaian pelajar Malaysia dalam subjek sains dan matematik merosot dengan ketara dalam kajian 2007. Namun pada tahun 2020 sekali lagi Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menyatakan bahwa dasar ini ingin dikembalikan tetapi masih dalam perbincangan. Oleh sebab itulah kami membuat ataupun melaksanakan kajian ini untuk mendapatkan pandangan rakyat sama ada mereka bersetuju atau tidak terhadap kenyataan yang dibuat inilah. Baiklah, apa sebenarnya masalah bagi dasar PPSMI ini? Yang pertama ialah perubahan sistem pendidikan yang berubah tanpa aspirasi yang jelas. Maksudnya sebelum ini aspirasi pendidikan itu jelas sebelum dasar PPSMI ini diperkenalkan. Tapi bila dasar ini sudah diperkenalkan dan berlakunya perubahan terhadap aspirasi pendidikan yang menyebabkan aspirasi tersebut kurang jelas. Yang kedua ialah laporan antarabangsa seperti Trends in Mathematics Science tadi, yaitu TIMSS, dan juga Program for International Students Assessments, yaitu PISA. Jadi laporan-laporan antarabangsa seperti ini menjadi salah satu faktor mengapa dasar PPSMI itu menjadi salah satu masalah lah kepada kemerosotan skor purata pencapaian pelajar Malaysia. Jadi seperti laporan TIMSS pada tahun 2007 yang mana untuk subjek matematik Malaysia merosot dari tempat ke-10 ke tempat yang ke-20 pada tahun 2003. Untuk subjek sains pula Malaysia juga merosot dari tempat ke-20 ke tempat yang ke-21 pada tahun 2007 dan seterusnya pada tahun 2011. Untuk subjek matematik juga Malaysia jatuh dari tempat yang ke-26 pergi ke tempat yang ke-32. Jadi kita dapat lihat kemerosotan Malaysia dalam laporan antarabangsa seperti ini menyebabkan dasar PPSMI itu sebenarnya menjadi salah satu faktor kemerosotan tersebutlah. Dan yang ketiga ialah peratusan penguasaan guru bahasa Inggris pada tahap yang baik dan cemerlang di Malaysia sangat rendah. Jadi untuk pengetahuan kita, guru-guru yang menguasai bahasa Inggris pada tahap yang baik dan cemerlang hanya 25% saja di Malaysia dan selebihnya tidak mencapai tahap tersebut. Jadi kenyataan ini menjadikan pelaksanaan dasar PPSMI itu berkemungkinan akan menjadi masalah lah. Jadi
Apa tujuan kajian ini kami laksanakan adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat khususnya dalam golongan-golongan tertentu, yaitu pensyarah, guru, pelajar, dan ibu bapa tentang isu pengembalian dasar PPSMI ini, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak terhadap pengembalian dasar ini. Baiklah, seterusnya beralih pula kita kepada bahagian yang kedua, iaitu sorotan literatur. Berikut merupakan sorotan literatur yang berkait rapat dengan kajian yang kami jalankan, iaitu isu pengembalian dasar PPSMI dalam sistem pendidikan negara. Baiklah, yang pertama, Yahya 2012 menyatakan bahawa penguasaan bahasa Inggeris yang sederhana dan lemah dalam kalangan guru menyebabkan guru sukar untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Walaupun para guru telah pun diberi pendedahan awal tentang istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggeris untuk subjek matematik dan sains, namun mereka masih sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Seterusnya, kita lihat pula kepada kajian yang telah dijalankan oleh Junaidi dan Fuad pada tahun 2010. Mereka mengatakan bahawa pemansuhan dasar PPSMI ini dilakukan kerana didapati tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid, terutamanya di luar bandar, masih rendah menyebabkan mereka sukar untuk memahami subjek matematik dan sains. Seterusnya kita beralih pula kepada Johari, Noor dan Mior. Kajian yang telah dijalankan oleh mereka pada tahun 2016 menyatakan bahawa pelajar menghadapi masalah pembelajaran matematik disebabkan oleh masalah bahasa pengantar dan tahap penguasaan bahasa Inggeris yang rendah dalam kalangan pelajar itu sendiri. Terbuktilah bahawa sebenarnya para pelajar lebih selesa menggunakan bahasa ibunda dalam sesi pembelajaran mereka untuk mendapat kefahaman yang baik dan menerima segala input ataupun ilmu yang diberikan oleh guru. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada metodologi kajian. Objektif kajian kami adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat khususnya dalam golongan-golongan tertentu yang berkait rapat dengan pelaksanaan dasar PPSMI ini seperti pensyarah, guru, pelajar dan juga ibu bapa. Kajian ini juga dijalankan di 3 buah institusi pendidikan yang terdiri daripada sebuah sekolah rendah di daerah Papar iaitu SK Langkawit, sebuah sekolah menengah di daerah Tenom iaitu SMK Kemabung dan juga Institut Pengajian Tinggi di Kota Kinabalu iaitu IPG Kampus Gaya. Jumlah responden yang kami fokuskan dalam kajian kami adalah seramai 50 orang yang terdiri daripada 3 orang pensyarah, 16 orang guru sekolah rendah, 19 orang pelajar dan 12 orang ibu bapa. Antara pensyarah yang telah kami pilih di IPG Kampus Gaya ialah seperti Encik Osman bin Abdul Aziz dari Jabatan Pengajian Melayu, Dr. Christina John dan juga Puan Hafizah Saad yang masing-masing dari Jabatan Sains Teknologi Kejuruteraan Matematik STEM. Bukan itu, kami juga telah mengagihkan barang soal selidik tersebut kepada 16 orang guru sekolah rendah yang mengajar subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. 19 orang pelajar juga telah kami pilih untuk menjawab dan melengkapkan barang soal selidik tersebut yang terdiri daripada pelajaran tingkatan 6. Akhir sekali, kami juga telah mengajukan barang soal selidik tersebut kepada 12 orang ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah rendah. Kajian kami ini menggunakan kaedah kuantitatif dan juga kaedah kualitatif. Kaedah kuantitatif menggunakan instrumen barang soal selidik, manakala kaedah kualitatif pula kami gunakan metod temu bual. Pengesahan instrumen juga dilakukan agar responden dapat menjawab dengan mudah tanpa sebarang kekeliruan dalam barang soal selidik yang bakal dijawab. Pengesahan instrumen ini dilakukan dengan merujuk 2 orang pakar yang juga merangkap sebagai 2 orang pensyarah kami, iaitu Puan Siti Dora bin Muhammad Zain yang merangkap sebagai pensyarah subjek statistik asas dan Encik Osman bin Abdul Aziz iaitu pensyarah bagi subjek sintaksis Bahasa Melayu. Terdapat beberapa soalan yang telah diubah suai setelah menerima pandangan daripada kedua-dua pakar tersebut.
Borang soal selidik tersebut terdiri daripada satu bahagian sahaja. Dua soalan pertama yang tertera pada borang soal selidik ialah pemahaman responden tentang faktor pemansuhan dasar PPSMI dan tujuan dasar ini dilaksanakan. Manakala soalan ketiga pula berkaitan dengan kekuatan dasar tersebut dalam mencapai matlamat. Tahap penguasaan murid, anak-anak dan para pelajar dalam subjek matematik dan sains dan bahasa Inggeris turut dipersoal dalam soalan keempat. Dan kelima, manakala soalan terakhir pula meminta pendapat responden sama ada bersetuju ataupun tidak akan pengembalian dasar PPSMI ini ke dalam sistem pendidikan negara. Gambar tersebut telah kami ambil sebagai bahan bukti bahawa sememangnya borang soal selidik kami ini telah dijawab oleh responden yang telah kami pilih. Baiklah, video tersebut juga memaparkan bahawa kumpulan kami sememangnya telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah menemubual sebagai salah satu kaedah bagi melengkapkan lagi kajian kami iaitu isu pengembalian dasar PPSM. Bagi saya lah, setuju atau tidak tu macam saya masih dalam keadaan dilema. Dengar sejak pasal isu tentang PPSMI ni mau dikembalikan, saya pun macam mau cakap ya, ada kepentingan dia, tidak pun. Tapi setakat ni saya masih tidak bersetuju sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya rasa sains, pembelajaran bahasa Inggeris dan sains dan matematik tu macam boleh merosotkan lah mata pelajaran sains dan matematik. Macam contoh, ada setengah murid tu yang dia tidak pandai dalam bahasa Inggeris. Lepas tu dia tidak pandai juga dalam sains dan matematik. Jadi harapan dia biar bila dalam bahasa Melayu, biarpun sains dan matematik tu dia tak tahu, dia boleh jawab biarpun sembarangan kan. Sebab dalam bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Inggeris, sudah dia tidak tahu bahasa Inggeris, jadi kalau dia mau jawab tu tidak boleh lah. Jadi macam kertas jawapan tu akan jadi kosong. Jadi saya punya poin di sini, PPSMI itu dia macam merosotkan lah pembelajaran sains matematik seorang murid tu sebenarnya. Jadi masalah. Okey, pandangan saya tentang PPSMI ini sekiranya dikembalikan, rasanya lebih banyak membawa kepada impak yang kurang elok lah, kurang baik, terutamanya kesan kepada sistem kita, sistem kurikulum pengajaran kita. Kalau kita tengok, dia lebih banyak mengubah sistem, dan keadaan ini memerlukan satu proses yang agak berat. Maksud saya yang berat ini iaitu dari segi kos, dari segi melibatkan pakar-pakar akademik, melibatkan orang awam, melibatkan banyak masa, dan ini agak merungsingkan, agak merungsingkan dalam sistem pendidikan kita, terutamanya pelajar-pelajar yang terlibat kelak. Yang memang pada asalnya kalau kita melihat pelajar-pelajar yang berasal dan sedang menuntut di sekolah-sekolah rendah yang beraliran Melayu ni memang agak sukar lah, agak sukar perkara ini. Mungkin aliran lain itu mereka ada kekuatan pada itu. Itu dari segi, itu pandangan saya. Sekiranya diteruskan memang melibatkan banyak sistem dan prosesnya banyak melibatkan kos dan masa. Itu pandangan saya. Okey, baiklah, saya akan meneruskan perbentangan. Okey, saya akan menerangkan tentang tajuk dapatan dan penghasilan kajian yang telah kumpulan kami lakukan sebelum ini. Jadi saya akan menerangkan daripada segi dua perkara. Yang pertama ialah dari segi demografi, dan yang kedua pula ialah dari segi penghasilan kajian yang telah kumpulan kami lakukan tentang tajuk isu PPSMI. Baiklah, saya akan menerangkan dapatan pertama dahulu, iaitu dari segi demografi. Baiklah, dalam demografi ini saya akan menerangkan tentang berapakah jumlah responden yang telah kumpulan kami kumpul sebelum ini. Baiklah, jumlah responden yang telah kami kumpulkan sebelum ini adalah seramai 50 orang yang terdiri daripada 16 lelaki dan 34 perempuan. Dalam lingkungan ini,
kami telah memilih 4 golongan sasaran. Yang pertama ialah pelajar seramai 19 orang. Yang kedua adalah guru. Kami telah memilih guru yang mengajar subjek sains dan matematik di sekolah rendah lah terutamanya, seramai 16 orang. Yang ketiga adalah pensyarah yang mengajar subjek sains dan matematik. Dan yang terakhir adalah ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, seramai 12 orang yang telah menjawab borang soal selidik ini. Baiklah, jadual di bawah merupakan lingkungan umur bagi 4 golongan sasaran yang telah kami kaji sebelum ini. Yang pertama ialah pensyarah daripada lingkungan umur 45 hingga 55 tahun. Manakala guru pula dalam lingkungan umur 30 hingga 45 tahun. Dan ibu bapa dari lingkungan 26 hingga 50 tahun. Dan pelajar daripada umur 17 merupakan kawasan kajian yang telah kami bertiga lakukan, iaitu pertama di daerah Papar, yang kedua di daerah Kota Kinabalu dan yang ketiga di daerah Tenor. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada dapatan kedua, iaitu dari hasil kajian yang telah kumpulan. Daripada hasil kajian yang telah kami lakukan, saya akan menerangkan soalan demi soalan yang telah dijawab oleh responden. Baiklah, bagi soalan yang pertama, dalam soalan ini kami menggunakan carta pie sebagai bukti statistik itu, iaitu kami mencari peratusan bagi setiap soalan yang dijawab oleh para responden. Bagi soalan yang pertama ini, sebanyak 22%, iaitu seramai 11 orang responden yang telah memilih jawapan A, manakala sebanyak 24% pula adalah yang seramai 12 orang responden telah menjawab jawapan B. Dan yang ketiga adalah sebanyak 54%, iaitu seramai 27 orang responden yang telah menjawab jawapan C. Jadi kita dapat lihat di sini, iaitu majoriti bagi soalan satu ini ramai responden yang menjawab jawapan C. Bagi soalan yang pertama, kita dapat lihat daripada segi peratusan, responden yang menjawab kebanyakannya ramai yang memilih jawapan C bagi soalan satu ini. Kita dapat melihat bahawa bagi jawapan bagi soalan satu ini, kita mau melihat daripada segi kepahaman responden tentang dasar perpisahan ini, kenapa dimasukkan. Jadi kebanyakan mereka memilih jawapan C, yang dapat ditakrifkan sebagai mereka ini berpendapat kerana sekiranya belajar dalam bahasa Inggeris bagi subjek sains dan matematik yang banyak topik di dalamnya itu, sekiranya belajar dalam bahasa Inggeris, hanya mereka akan menjadi lebih sukar dan lebih susah untuk menyelesaikan diri dengan mempelajari bahasa Inggeris. Dia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam lah untuk belajar dua subjek itu dalam bahasa Inggeris. Kenapa ramai ataupun majoriti responden yang memilih jawapan C sebagai jawapan mereka untuk soalan satu? Berikut merupakan jadual untuk setiap pemilihan jawapan bersama keterangan yang diambil daripada borang soal selidik. Jadi mereka memilih C itu kerana responden berpendapat bahawa sekiranya belajar dalam bahasa Inggeris bagi subjek sains dan matematik ini, pelajar akan lagi sukar untuk memahami dan menyelesaikan diri mereka untuk mempelajari
apa-apa sahaja topik yang ada di dalam subjek sains dan matematik ini sekiranya diajar dalam bahasa Inggeris. Baiklah, kenapa majoriti responden memilih jawapan C bagi soalan 1? Baiklah, dalam soalan 1 ni kami mau melihat tentang pengetahuan dan pemahaman responden-responden ni tentang kenapa dasar PPSMI ini perihal tentang pemansuhan PPSMI ini. Jadi ramai memilih jawapan C sebagai jawapan pilihan mereka untuk soalan 1. Jadi jawapan bagi soalan ini seperti yang diterterakan pada jadual berikut. Jadi apa yang dapat dirangkumkan kerana belajar di dalam bahasa Inggeris bagi subjek sains dan matematik ini hanya menyukarkan lagi para pelajar untuk memahami apa sahaja topik-topik yang ada di dalam subjek sains dan matematik sekiranya mereka mempelajari dalam bahasa Inggeris. Jadi apa yang dapat dirangkumkan berdasarkan soalan 1 ini, kenapa dasar ini dimasukkan? Responden memilih jawapan ini kerana sekiranya belajar dua subjek itu, iaitu subjek sains dan matematik dan bahasa Inggeris, hanya akan menyukarkan lagi para pelajar untuk memahami dan menyesuaikan diri dalam topik-topik yang ada di dalam subjek sains dan matematik sekiranya diajar dalam bahasa Inggeris. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Berdasarkan jadual dan cartapan yang dipaparkan ini, dapat dilihat seramai 21 orang yang telah memilih jawapan A, iaitu sebanyak 42%. Bagi jawapan B, seramai 15 orang yang telah memilihnya dan peratusannya sebanyak 30%, dan bagi responden yang memilih jawapan C adalah seramai 14 orang, iaitu sebanyak 28%. Jadi dapat dilihat daripada peratusan berdasarkan soalan kedua ini, kami ingin melihat dari segi pemahaman responden juga tentang apakah tujuan dasar PPSMI ini. Jadi berdasarkan peratusan cartapan ini, kita dapat lihat bahawa majoriti yang memilih jawapan A sebagai jawapan pilihan mereka. Baiklah, berdasarkan daripada jawapan A tersebut, apa yang saya dapat rangkumkan, tujuan dasar PPSMI ini adalah untuk membantu ataupun menaikkan lagi taraf pendidikan negara kita. Jadi ini adalah sebagai satu persiapan daripada peringkat awal persekolahan lah untuk para pelajar ni, untuk dididik, untuk diasuh daripada awal supaya mereka dapat belajar subjek sains dan matematik ini dalam bahasa Inggeris supaya mereka kelak dapat bersaing di era globalisasi. Di mana maksudnya supaya mereka ni, pelajar ni dapat bersaing di peringkat antarabangsa lah. Itu kerana supaya untuk menaikkan lagi lah taraf negara Malaysia, terutamanya dalam sistem pendidikan. Jadi ianya juga sebagai satu persiapan pada peringkat awal bagi pelajar untuk mempelajari subjek sains dan matematik ini dalam bahasa Inggeris dengan lebih mudah dan lagi mendalam. Jadi sekiranya mereka dapat mempelajari subjek sains dan matematik ini dalam bahasa Inggeris sejak daripada awal persekolahan lagi, mungkin mereka akan lebih memahami dan dapat bersaing dengan lebih luas lagi di peringkat antarabangsa kelak. Dan di situlah kita dapat lihat dasar ini dapat membantu para pelajar ni dapat
menaikkan lagi lah juga diorang punya pemahaman tentang bahasa Inggeris dalam subjek sains dan matematik. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga, iaitu di mana kami ingin melihat sejauh manakah kekuatan dasar PPSMI ini dapat mencapai maklumat. Dapat diperhatikan seramai 22 responden yang memilih jawapan A, iaitu sebanyak 44% yang memilih yakin dan pasti bahawa kekuatan dasar PPSM ini dapat dicapai. Manakala seramai 18 orang, iaitu sebanyak 36% yang memilih jawapan B, iaitu mereka beranggapan ragu-ragu lagi tentang kekuatan dasar PPSM ini sama ada tercapai ataupun tidak. Dan seterusnya bagi pemilihan jawapan C seramai 10 orang, iaitu sebanyak 10% yang memilih jawapan C, iaitu tidak yakin dan tidak pasti bahawa kekuatan dasar PPSM ini dapat dilaksanakan ataupun tidak, dapat dicapai ataupun tidak dasar tersebut. Berdasarkan daripada peratusan carta pai tadi, kami dapat menilainya dengan menggunakan jadual di sebelah ini, iaitu menggunakan skala Likert. Skala Likert ni kita maksud skala Likert ni adalah skala untuk penelitian yang digunakan untuk mengukur persepsi ataupun pendapat responden tersebut. Jadi maksudnya di sini untuk melihat persetujuan responden tentang soalan yang dituju kepada mereka. Contoh soalan ketiga tadi untuk melihat sejauh manakah responden ni melihat kekuatan dasar PPSM ini dapat dicapai ataupun tidak. Jadi daripada pemilihan A, B dan C ni kita dapat lihat untuk soalan A sebagai iaitu sekiranya mereka memilih A, iaitu dikira sebagai yakin dan pasti, dan yang B pula merupakan ragu-ragu, dan C ialah tidak yakin dan tidak pasti. Jadi berdasarkan jadual di sebelah ini dapat dilihat nilai skala Likertnya disusun seperti begini, iaitu bagi skala Likert yakin dan pasti nilai dia sebanyak 3, manakala ragu-ragu pula sebanyak 2, dan tidak yakin dan tidak pasti sebanyak 1. Jadi daripada skala Likert ini kita dapat mencari skor min bagi soalan. Baiklah, berdasarkan jadual skor min ini, bagi nilai 0.0 sehingga 0.4 dapat ditafsirkan sebagai nilai yang rendah, manakala bagi nilai min untuk 0.5 sehingga 0.9 pula dikenali sebagai nilai sederhana. Dan bagi skor min, sekiranya skor min itu 1.0 dan 1.4, tafsirannya dikenali sebagai paling tinggi lah. Jadi berdasarkan soalan 3 ini, kami telah mengira untuk mencari min bagi soalan 3 ini. Jadi skor min yang kami dapati adalah sebanyak 1.32, dan 1.32 ini terletak antara skor min 1.0 dan 1.4. Dapat dirangkumkan bahawa bagi soalan ini dapat dilihat sejauh manakah kekuatan dasar ini dapat dicapai adalah kekuatan ini dapat dicapai ataupun tidak, kami dapat melihat daripada segi nilai skor min itulah. Jadi daripada nilai skor min 1.32 itu, kami dapat merangkumkan bahawa kekuatan dasar PPSM ini yakin dan pasti dapat mencapai maklumat. Sedikit penambahan, kenapa ramai responden yang memilih jawapan A sebagai jawapan pilihan mereka untuk soalan yang ketiga? Kerana mereka yakin dan pasti bahawa kekuatan dasar PPSM ini dapat dicapai. Kerana sekiranya dapat dicapai, dasar ini dapat membantu terutamanya para pelajar untuk mereka
mempelajari subjek tersebut, subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dengan lebih mendalam. Ini dapat membuka minda mereka lah. Dan mereka juga di peringkat universiti nanti menjadi mudah bagi mereka untuk mempelajari subjek-subjek tersebut yang berkaitan sains dan matematik di peringkat antarabangsa ataupun global, dan mereka mudah untuk bersaing di peringkat sana. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat, iaitu soalan kami ini lebih kepada kami ingin melihat tahap penguasaan bahasa Inggeris setiap responden. Jadi untuk soalan ini kami mempunyai 5 pilihan soalan, iaitu A paling baik, yang kedua B itu baik, ketiga C sederhana, D kurang baik, dan yang kelima E adalah tidak baik. Jadi untuk pemilihan jawapan untuk soalan 4 ini, seramai 4 orang yang memilih jawapan A sebagai pilihan jawapan mereka, iaitu sebanyak 8%, dan bagi responden yang memilih jawapan B seramai 8 orang, iaitu sebanyak 16%, manakala pilihan jawapan C pula seramai 30 orang yang membawa kepada 60%, iaitu ramai responden yang memilih tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka itu dalam keadaan sederhana. Dan yang keempat iaitu tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam keadaan kurang baik, iaitu seramai 8 orang yang kebanyakan sebanyak 16%, dan bagi pemilihan jawapan E pula tiada responden yang memilih jawapan E. Baiklah, berdasarkan jadual yang tertera di pembinaan kami ini, kami menggunakan skala Likert juga. Jadi mengikut jadual tersebut, nilai-nilai bagi setiap skala Likertnya ialah bagi skala Likert untuk paling tinggi sebanyak 5, manakala untuk skala Likert tinggi sahaja sebanyak 4, dan untuk sederhana sebanyak 3 nilai dia, dan untuk rendah sebanyak 2, dan paling rendah untuk sebanyak 1 nilai sahaja. Dan berikut merupakan jadual daripada skala Likert itu kami dapat mengira dan mendapat untuk mencari min bagi soalan 4 ini. Jadi untuk pemilihan jawapan untuk soalan 4 ini, seramai 4 orang yang memilih jawapan A sebagai pilihan jawapan mereka, iaitu sebanyak 8%, dan bagi responden yang memilih jawapan B seramai 8 orang, iaitu sebanyak 16%, manakala pilihan jawapan C pula seramai 30 orang yang membawa kepada 60%, iaitu ramai responden yang memilih tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka itu dalam keadaan sederhana. Dan yang keempat iaitu tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam keadaan kurang baik, iaitu seramai 8 orang yang kebanyakan sebanyak 16%, dan bagi pemilihan jawapan E pula tiada responden yang memilih jawapan E, iaitu maksudnya keadaan tahap penguasaan bahasa Inggeris responden ini dalam keadaan sederhana. Walaupun tahap penguasaan mereka ini ramai yang memilih sederhana, tapi sekurang-kurangnya mereka mempunyai asas pengetahuan tentang bahasa Inggeris dalam diri responden masing-masing. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan soalan yang seterusnya, itu soalan kelima, di mana kami ingin melihat tahap penguasaan responden dalam
subjek sains dan matematik. Jadi dalam soalan 5 ini kami memilih berdasarkan jadual sebelah, kami mempunyai 5 pilihan jawapan, iaitu bagi jawapan A seramai 3 orang yang menjawab paling baik, iaitu sebanyak 6%. Manakala bagi soalan bagi pemilihan jawapan B pula seramai 16 orang yang memilih, iaitu sebanyak 32%. Manakala C pula kebanyakan ramai yang menjawab 27 orang, sebanyak 54% yang dalam tahap penguasaan mereka ini dalam keadaan sederhana. Manakala bagi jawapan pilihan D pula seramai 4 orang, iaitu sebanyak 8% yang dalam keadaan yang memilih tahap penguasaannya dalam kurang baik. Dan bagi pemilihan jawapan E, tiada responden yang menjawab untuk soalan. Baiklah, seterusnya untuk soalan 5 ini juga kami menggunakan penggunaan skala Likert untuk mencari nilai skor min tersebut. Jadi pada pembentangan ini kami telah terterakan jumlah nilai skala Likert setiap pilihan skala Likert tersebut, dan daripada skala Likert tersebut itu kami dapat mencari skor min bagi soalan. Maka untuk skor min yang telah kami jumlahkan adalah sebanyak 1.62, yakni dalam kalau dapat dilihat daripada jadual di sebelah itu, kedudukannya skor min di bawah sekali, iaitu yang dapat ditafsirkan sebagai yang paling tinggi. Jadi skor min untuk 1.62 yang telah kami jumlahkan ini ianya mewakili skala Likert yang dalam skala Likert, iaitu kedudukannya pada kedudukan sederhana. Kerana untuk soalan 5 ini kami ingin melihat tahap pencapaian pemahaman tahap pencapaian subjek sains dan matematik responden lah. Jadi apa yang dapat kami simpulkan, kebanyakan responden memilih jawapan sederhana, iaitu jawapan C. Seperti sekiranya dapat dilihat seperti apa yang dapat dilihat kembali pada peratusan cartapai tadi, jawapan C iaitu sederhana yang paling ramai responden memilih. Kerana dapat disimpulkan bahawa tahap penguasaan sains dan matematik mereka ini dalam keadaan yang sederhana. Maksudnya kita dapat lihat daripada pemahaman responden bahawa dalam soalan 5 ini kami ingin melihat tahap penguasaan sains dan matematik setiap responden. Jadi apa yang kami dapat simpulkan bahawa jawapan bagi setiap responden ini untuk tahap penguasaan sains dan matematik mereka ini dalam ramai yang memilih tahap penguasaan mereka itu dalam keadaan yang sederhana. Seterusnya adalah soalan yang terakhir yang kami kaji, iaitu kami ingin melihat daripada pendapat mereka untuk melihat sama ada mereka memilih ya ataupun tidak, sama ada dasar ini dikembalikan. Baiklah, seterusnya untuk soalan 5 ini juga kami menggunakan penggunaan skala Likert untuk mencari nilai skor min tersebut. Jadi pada pembentangan ini kami telah terterakan jumlah nilai skala Likert setiap pilihan skala Likert tersebut, dan daripada skala Likert tersebut itu kami dapat mencari skor min bagi soalan 5 ini. Berdasarkan jadual di sebelah ini juga, kami juga menggunakan nilai dan skala Likert, iaitu bagi pilihan jawapan setuju, nilai dia adalah sebanyak 4, dan bagi skala Likert tidak setuju pula sebanyak 2 nilai. Jadi apa yang daripada yang kami dapat rangkumkan, nilai Likert ini adalah untuk mencari skor min dia. Jadi skor min yang kami telah
hitungkan sebelum ini adalah sebanyak 2.64 jumlah bagi skor min adalah sebanyak 2.64, iaitu bilangan dia itu berdasarkan jadual untuk skor min ini dapat ditafsirkan sebagai paling tinggilah. Jadi skor min bagi 2.64 ini mewakili skala Likert setuju. Jadi apa yang dapat saya rangkumkan untuk soalan 6 ini, kerana apa yang dapat saya rangkumkan untuk soalan 6 ini, dasar ini dapat disambut dengan sangat baik oleh para responden, kerana ramai yang memilih jawapan A, iaitu setuju bahawa dasar ini dikembalikan. Kerana majoriti yang menjawab ya untuk soalan 6 ini adalah daripada para pelajar. Kita dapat lihat bahawa dasar ini lebih kepada pembelajaran dan pengajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, terutama kepada para pelajar lah. Jadi mereka ini mungkin mereka rasa sangat semangat untuk belajar kedua-dua subjek itu dalam bahasa Inggeris supaya sekiranya mereka mempelajari subjek bahasa Inggeris, subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ini dapat membantu mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka seterusnya ke universiti pada masa akan datang dengan lebih mudah. Maknanya pada zaman persekolahan mereka telah didedahkan terlebih awal dahulu tentang cara pembelajaran subjek itu dalam bahasa Inggeris. Jadi apabila mereka masuk ke alam universiti, cara pembelajaran mereka dalam subjek sains dan matematik itu lebih mudah, kerana apabila mereka telah memasuki setelah mereka memasuki alam universiti, kebanyakan subjek yang mereka belajar itu kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Jadi ini sebagai satu langkah mereka, maknanya mudahlah untuk mereka memahami sesuatu subjek itu, terutama subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, dan mereka juga dapat berdaya saing dalam aerobisasi, di mana mereka dapat menaikkan taraf negara kita lah, terutamanya dalam pendidikan. Jadi secara kesimpulannya, daripada kajian 6 soalan tersebut, apa yang saya dapat rangkumkan bahawa isu PPSMI ini masih tergantung. Maksudnya isu ini masih belum ada lagi kata putus sama ada dasar ini mau dikembalikan ataupun tidak. Jadi kerana dasar ini masih lagi diperbincangkan dan masih dalam perbincangan, jadi kami juga tidak dapat menentukan sekiranya itulah dasar PPSM ini dapat dikembalikan ataupun tidak, kerana perkara isu ini ininya semua di atas kekuasaan kerajaan sendirilah. Sekiranya dasar ini dapat dikembalikan, kita sebagai rakyat ataupun penjawat awam, kita harus mengikut sahajalah. Mungkin sekiranya dasar ini dikembalikan, ada positifnya, di mana pelajar mungkin dapat didedahkan awal pemahaman tentang pembelajaran sains dan matematik itu dalam bahasa Inggeris. Jadi sekiranya mereka mendapat pendedahan awal tentang kedua-dua subjek itu dalam bahasa Inggeris, jadi dia memudahkanlah mereka di alam dewasa nanti, di mana mereka mudah menggunakan. Baiklah,
kita beralih kepada kesimpulan dan juga cadangan terhadap kajian yang kami jalankan ini. Jadi keputusan bagi kajian yang kami jalankan ini berdasarkan 50 responden yang kami peroleh. 33 daripada responden tersebut bersetuju untuk mengembalikan dasar ini dan 17 responden lagi tidak bersetuju. Jadi kita dapat lihat bahwa dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggris PPSMI ini sebenarnya wajar dikembalikan. Berikut merupakan kesimpulan yang kami dapat buatlah, yang kami dapat lakukan berdasarkan responden yang telah menjawab borang soal selidik kami dan juga yang telah kami temu bual. Jadi apa cadangan kami untuk menjadikan dasar PPSMI ini sebenarnya berjaya dan tidak mengulangi sejarah kemerosotan yang sebelum dasar tersebut dimasukkan. Pihak-pihak tertentu boleh melaksanakan mana-mana program atau dasar yang melibatkan bahasa Inggris. Mengapa? Sebab sebenarnya apa yang menjadi keutamaan bagi dasar ini ialah penguasaan bahasa Inggris seseorang itu. Jadi tanpa penguasaan bahasa Inggris yang baik, sememangnya dasar ini tidak akan berkesan, tidak akan berjaya dilaksanakan dengan baik, karena penguasaan bahasa Inggris pelajar termasuklah guru-guru itu rendah. Jadi sekian untuk pembentangan kami, dan berikut untuk kajian kami. Apa yang kami dapat rangkulkan ialah sebenarnya dasar ini wajar untuk dikembalikan, sangat sesuai dan sangat baik. Tetapi apa yang menjadi titik tolak kepada keberkesanan dasar ini adalah penguasaan bahasa Inggris seseorang itu. Jika seseorang itu dapat mempunyai penguasaan bahasa Inggris yang baik, maka dasar ini sememangnya sangat menjadi salah satu dasar yang sangat mampu membawa kepada perubahan yang baik kepada Malaysia. Jadi sekian daripada kami, sekian dan terima kasih.